Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah SWT kita dapat bersama lagi di masjid ni. Lama sahaja PKP yang saya. Alhamdulillah, tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Dalam keadaan PKP ni sabarlah, nak buat macam mana? Sabar, kita ikut saja apa saja keputusan, apa saja perintah, kita ikut je. Banyakkan berdoa pada Allah. Doa yang kita baca tadi ni, 3 doa tu 3 yang patut kita amal setiap hari. Doa jauh wabak, doa jauh musibah, doa jauh penyakit. Tu doa-doa yang kita ni ada kekuatan yang orang lain tak ada. Nama dia doa, orang Islam ada tu. Maka doa, perbanyakkan doa. Cuma syarat satu doa ni dia kena yakin. Doa dia tak yakin, dia tak jadi. Dia kena yakin. Yakin sungguh-sungguh. Biiznillah Allah pelihara kita. Yang keduanya kena ikhtiar jugalah. Tak bolehlah doa saja. Jaga physical distancing kita. Pakai ni patlong ni. Patlong ni nak jaga ni. Ni 1000 punya harga ni. Kan? Tak pasal-pasal nanti. Jadi salli alaihi Muhammad. Kemudian salli alaihi Muhammad, apa yang diperintahkan kita ikutlah. Kemudian selebihnya kita berserah dan bertawakal kepada Allah SWT lah. Baik, kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, salli alaihi Muhammad, dan kita masih berada pada kitab yang pertama pada menyatakan 7 anggota. 7 anggota yang dengan 7 anggota ni dia boleh menjadi penyebab rosaknya tubuh badan ataupun rosaknya hati kita ni. Kita ni tuan-tuan ada satu enjin dalam tubuh badan kita ni, nama dia hati. Nabi kata inna kulli fi jasadin mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahyal qalb, kata Nabi SAW. Sungguhnya pada setiap jasad kamu ada seketui daging. Kalau elok daging ni maka elok seluruh tubuh, kalau buruk daging ni maka buruk seluruh tubuh. Itu adalah hati, kata Nabi SAW. Hati kita ni, hati ni raja, kata Nabi SAW. Hati ni raja, dia yang kontrol tubuh badan kita ni. Kalau elok yang ni, eloklah. Kalau buruk yang ni, buruklah. Sebab tu kita ni biasa kenal manusia dengan hati. Kita mengenali sifat manusia, biasanya kita akan kaitkan dengan hati. Dia ni orang ni hati baik, orang ni perangai buruk, hati busuk. Kita selalu kait macam tu.
Kita berkomunikasi sama-sama manusia juga dengan hati. Tuan-tuan, orang yang bercakap, hati ikhlas akan masuk ke dalam hati orang yang mendengar. Sallallahu alaihi Muhammad. Masing-masing bila tidak ada keikhlasan, hati tak terbuka, bercakaplah kuat macam mana pun, tak boleh nak masuk pada hati orang yang lagi satu. Contoh, tuan-tuan tengok macam mana sifat yang mudah kita faham dalam berkomunikasi dengan manusia ni, yang menggunakan hati, dua orang yang bergaduh. Dua orang bergaduh. Seorang bergaduh, dia jerit kepada orang depannya. Tuan-tuan, selalu orang bergaduh, dia bukan pergi duduk jauh-jauh, dia duduk dekat-dekat. Yang jauh tu, dia suruh, dia main dekat lagi, dia main dekat lagi. Tu cara bergaduh. Kau tak tahu nak ajak main. Kan? Kalau orang bergaduh, dia daripada jauh tu, dia terpa api tu. Tu nak bergaduh, dia panggil. Sallallahu Muhammad. Bertengkar pun sobat. Bertengkar, jarang bertengkar jauh-jauh. Wah, mana ada. Tu dia panggil tak gentleman. Nah ni, senting tangan baju, yang duduk bangkit berdiri, lepas tu main perapat-perapat ke muka. Lagi dekat, lagi dia zerkah. Lagi dekat, lagi dia zerkah. Padahal duduk dekat-dekat dia zerkah. Buat apa? Cakap pelan-pelan sudah lah. Betul tak ni? Tuan-tuan faham ke saya duduk cerita apa ni? Macam tak faham aja. Kan? Jadi kalau cerita duduk jauh, betul lah zerkah. Tapi makin dekat, lagi zerkah lagi kuat. Lagi dekat, lagi zerkah lagi kuat. Zerkah tu tuan-tuan, satgi cuba tanya orang yang kena zerkah tu. Bising apa tu, jerit apa, tak tahu, aku pun tak tahu, tak faham apa dia kata apa. Tengok, walhal dia cakap punya terang jelas, satu blok boleh dengar. Orang bawah pun boleh faham apa dia bercakap, dia tak boleh faham. Tak pasal apa? Pasal yang bercakap tu tak menggunakan hati dia sedang marah. Orang yang mendengar pun sudah blok hati, tak boleh terima apa yang orang cakap. Itu di antara dalil yang sebenarnya kita ni berkomunikasi dengan hati. Dan tengok pula orang yang sedang bercinta, orang duduk cinta, macam cakap kan? Tuan-tuan, cakap pelan-pelan. Cakap gitu. Sebelah kau telefon, orang sebelah pun tak dengar apa dia cakap. Gitu. Cakap, tapi orang sana boleh faham oh. Dia komunikasi dengan hati. Tuan-tuan, Ustaz Jamal tu cerita manusia bercakap dengan hati. Kita ni macam saya ni, meduk cerita, meduk cakap. Oh, boleh faham lah. Sedap lah. Translate pula jadi amal lah. Oh, tanda orang kata apa? Dia cakap tu ikhlas. Contoh orang kata. Kan Ustaz Jamal? Oh, berasa lah dia cakap tu. Rasa mensentuh lah hati ni. Oh, ikhlas dia bercakap. Rupa-rupanya tuan-tuan, sungguh kita sebenarnya berkomunikasi ni, berkomunikasi dengan hati. Kita bermuamalah sama-sama kita, bermuamalah dengan hati. Tuan-tuan pergi beli barang dekat kedai. Tuan-tuan, betul ataupun tidak tuan-tuan sedang bermuamalah tuan-tuan dengan kawan tu, bermuamalah, berlaku jual beli tu dengan hati. Dia kalau dia hati dia tak baik, dia jual tuan-tuan barang dia rosak. Dia tipu kita. Dia habaq kata barang dia baik. Tuan-tuan, ini apa? Ni barang ni saya ni bagus ni apa semua ni. Padahal dia tahu barang dia tu buruk. Tu maksud dia tu hati jahat, hati tak baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang membeli tu, dia memerlukan barang tu, betapa ikhlasnya hati dia bila dia membeli barang tu, sallallahu alaihi Muhammad, untuk memenuhi keperluan dia. Ikhlasnya hati ni, tambah-tambah lagi barang tu dia perlu untuk keperluan dia, lagi ikhlas dia beli barang tersebut. Sampai ke tahap kadang-kadang bila kita memerlukan sangat satu benda, keluar air mata kita. Kita tak boleh nak dapat benda tu, dia teriak, bila teriak dah. Pasal apa sampai teriak tu? Dia takkan teriak kalau tak menyentuh hati dan perasaannya. Saya nak cerita, sedar tak sedar kita duduk dalam kehidupan kita ni, tiap hari kita guna ni satu benda nama qalbun, nama hati ni. Faham tuan-tuan? Dan watak dan perilaku kita ni tuan-tuan, dia akan terkait dengan macam mana keadaan hati kita. Hati kita. Sebab tu ulama bila membahaskan tentang akhlak, akhlak ini sesuatu perbuatan, sesuatu keadaan yang dia tak perlu untuk fikir, tak perlu untuk rangka. Bila dia nak berlaku satu benda, apa ada dalam hati dia, itulah dia. Contoh, seorang yang hatinya baik, dia tak perlu berlakon untuk buat satu benda yang baik. Dia automatik akan jadi. Tengok ada orang susah, tengok ada orang tu, dia akan berhenti untuk tolong. Tak payah suruh, dia tak payah plan, tak payah rancang. Memang tu dia kata orang hati baik. Demikian juga orang yang hatinya buruk, hati jahat, dia tak payah plan, tak payah rancang, tak payah rangka, tak payah nak buat apa. Dia automatik dia akan buat benda jahat bila dia tengok ada peluang untuk dia buat jahat. Itu relate kepada akhlak, dan akhlak ni akan terzahir dengan hati. Tuan-tuan tahu tak apa yang boleh menyebabkan hati kita jadi rosak, jadi tak elok? Dia mai pada 7 anggota. Tuan-tuan jaga 7 anggota ni, insya-Allah hati kita akan jadi bersih, hati kita akan jadi elok.
Salli ala Sayyidina Muhammad. 7 anggota ni yang kita duk bincang ni. Dan hari ni kita bincang anggota yang paling last sekali daripada 7. Mula-mula sekali hari tu kita bincang apa ni? Tuan-tuan, mata. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, mata. Mula-mula sekali mata. Mata ni lah tuan-tuan puncak dia. Dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Sungguh tuan-tuan, power ni mata ni tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Orang berzina, dia mula dengan mata dulu. Kalau dia tak tengok benda, dia tak tengok benda yang mengasyikkan dia, salli alaihi wasallam, dia tak tengok benda yang boleh menyebabkan mencetuskan nafsu dia tak akan bawa sampai ke tahap zina. Orang nak mencuri, dia mula daripada mata dulu. Dia tengok barang tersebut, dia observe, dia nilai, dia apa, dia tengok plan, dia rancang, apa semua, akhirnya bawa daripada dia mencuri. Salli alaihi wasallam. Apa saja yang dia buat dalam hidup dia, tuan-tuan sekalian, biasanya dia akan mula dengan pandangan yang pertama. Setuju tuan-tuan? Ni anggota mula-mula sekali kena jaga, nak jaga ni sampai tahun ni hang jaga hati hang elok, nak jaga hati hang elok, dia start dengan mata dulu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian telinga dengar yang elok. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ajak telinga ni untuk dengar benda elok. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan duk dengar benda-benda tak elok. Dia kata dahsyatnya telinga boleh lebih dahsyat daripada mata. Mata, salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, orang buta, Allahumma salli ala Muhammad, nak banding dengan orang pekak, orang buta lebih baik daripada orang pekak. Betul tak? Salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab orang pekak, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada kita bincang dulu ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan. Orang buta dengan orang pekak. Maksudnya orang memerlukan kepada telinga lebih daripada memerlukan kepada mata. Juga macam itulah. Ada dekat dalam kitab ni. Saya tak ingat dah dia punya syarah dia macam mana. Salli alaihi wasallam. Yang kedua, telinga. Jaga apa yang masuk dalam telinga kita. Kadang-kadang yang masuk dalam telinga tu lebih melekat dalam hati berbanding dengan apa yang masuk dalam perut. Masuk dalam perut, sekejap lagi dia flash, dia keluar. Tapi masuk dalam telinga, dia melekatlah hati sampai ke mati. Betul tak? Salli alaihi Muhammad. Masuk dalam telinga, masuk melalui pendengaran tu. Apa yang masuk dalam telinga dia, masuk melalui pendengaran dia, boleh melekat dalam hati dan boleh bawa sampai mati. Masuk dalam perut, dia flash, bila dia buang air, dia keluar habis semua. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 2, jaga telinga. Yang ketiga, mulut. Jaga mulut. Mulut ni merosakkan hati. Nabi kata, salli ala Sayyidina Muhammad, cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, cerita tentang benda boleh bawa masuk syurga, cerita benda jauh pada neraka, bincang tentang perkara yang membuka segala pintu kebaikan, cerita tentang pokok ibadat, cerita tentang tiang ibadat, cerita-cerita semua. Nabi kata, kamu nak tahu dah apa intipati dia, apa kunci daripada semua benda-benda tu? Sahabat kata, ya Rasulullah. Nabi pegang lidah dia, jaga yang ni, yang ni, kata Nabi SAW, seorang dilemparkan dalam neraka bainal masyriq wal maghrib, duduk dalam neraka di antara timur dan barat, hanya kerana satu perkataan yang keluar pada mulut dia. Terpadam habis segala amal dia hanya kerana satu perkataan yang keluar pada mulut dia. Apa dia? Ungkit mulut. Salli alaihi Muhammad. Ungkit mulut. Salli alaihi Muhammad. Tengok bila kita buat amalan, dia jadi salah satu daripada 5 ni. Buat apa-apa amalan, dia boleh jadi salah satu daripada 5 ni. Dan kesemua ni tuan-tuan, dia biasanya akan terkait dengan lidah. Yang pertama, amalnya sah dan amalnya diterima oleh Allah. Selesai. Yang ni yang kita harap setiap amal kita dapat itu. Yang kedua, amalnya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Sah amal dia tapi Allah tak terima. Pasal apa? Ada riak, ada ujub, ada takabbur, ada sum'ah. Riak tu apa? Tak tunjuk apa dia buat. Tuan-tuan, ada tak unsur-unsur riak tu berlaku dengan perkataan kita? Melambak kan? Salli alaihi wasallam. Dia tak nampak? Alhamdulillah boleh bangun qiyamul lail. Alhamdulillah ni aku yang buat ni. Alhamdulillah ni. Sebut. Ujub. Orang lain tak boleh buat macam aku buat ni. Dan apa ni? Hebatnya apa yang aku buat ni. Allah, banyaknya sedekah aku. Ya Allah. Takabur, bahasa diri lebih besar. Hang tu siapa? Aku siapa?
Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Lidah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sum'ah lagi-lagi lah. Semalam alhamdulillah lah boleh bangkit qiyamul awal. Sum'ah orang tak tahu pun boleh buat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tu salli ala Sayyidina Muhammad. Apa ni, depa duk nak pakai duit sangat tu. Kesian sungguh aku kalau tengok orang macam tu. Tadi bagi 1,000 kat depa. Sum'ah. Orang tak tahu tapi dia bagi tahu apa dia buat. Sum'ah. Lidah. Tuan-tuan tengok, buat amal sah tapi tak terima. Pasal apa? Semua mazmumah. Yang ketiga, buat amalnya sah tapi dipadamkan oleh Allah. Pasal apa padam? Ungkit lidah juga. Tu kapek tu, kalau aku tak bagi tu imam sujud atas lantai tu. Ya lah saya. Tu nampak bangunan masjid tu, tambah belakang tu. Nampak umur tu. Tu tak tahu mana aku bagi tu. Dia panggil apa? Ungkit. Tu kalau tak pasal aku tak ada tu. Tengok ni masjid ni lagu ni. Ni. Dulu waktu kami dulu ni bukan ada apa ni. Ni. Aku duk gerak ni dulu ni. Pi sana pi sini kutip wakaf. Aku bukan orang lain. Allah bagi pahala berlambak dia dapat kan. Dia sebut je hari tu, habis Allah padam. Bukan sakat padam. Antara orang yang Allah tak mau pandang dan tak mau tengok ke akhirat, tak mau pandang, tak mau bincang, orang yang ungkit pemberian ni. Lidah macam pasal juga. Yang keempat, buat amal sah, amal dah diterima lah, tapi bagi ke orang habis. Bagi ke orang habis. Ke akhirat ni. Pasal apa bagi ke orang? Ngumpat. Fitnah. Lidah juga. Pergi depan orang. Ya Allah, tunaikan hak saya atas dia. Pasal apa? Dulu waktu hidup dunia dia umpat saya, dia fitnah saya, dia kata saya pergi main orang lain pula, dia ni mengumpat saya, dia ni umpat saya, dia share semua tu, hantar berapa ramai orang dapat, semua orang dapat tu. Ya Allah, bagi pahala dah, habis pahala kita bagi kat orang tu. Apa? Lidah juga. Tuan-tuan, Allah SWT. Sebab tu antara perkara-perkara yang membatalkan ataupun menghilangkan pahala amal ni lidah. Sebab tu Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ramai orang dalam neraka. Apa ni? 2 lubang. Satu lubang ni lubang mulut, satu lagi lubang faraj. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, 2 tempat yang susah nak jaga. Lepas tu 3 dah. Yang pertama jaga mata, yang kedua jaga telinga, yang ketiga jaga mulut, yang keempat jaga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jaga perut. Perut maksud benda makan. Jangan makan yang syubhah, jangan makan yang haram. Terkait dengan sebuah hadis Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asyubahati faqad istabara li dinihi wardhihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil harami ila akhir hadis. Fi akhir hadis qala Nabi SAW, inna fi kulli jasadin mudghatan ila akhir hadis. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas, namun ada di antara keduanya yang nama syubhah yang ramai orang tak tahu tentang dia. Siapa yang duk jaga yang syubhah ni, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan diri dia. Siapa yang ambil yang syubhah, dia boleh jatuh dalam benda yang haram. Di hujung tu Nabi kata apa? Sungguhnya pada setiap jasad ada seketui daging. Kalau elok daging ni maka elok seluruh tubuh, buruk daging ni buruk seluruh tubuh. Itulah hati. Tuan-tuan, jadi apa yang keluar daripada tubuh badan kita, perangai, akhlak, kelakuan, dia terkait dengan hati, dan punca rosaknya hati disebabkan oleh makanan yang kita makan. Sallallahu alaihi Muhammad. Perut. Yang keberapa? Yang kelima, jaga faraj, jaga kemaluan. Kita bincang dah pertemuan kita yang sebelum ni, cerita tentang faraj. Dan yang keenam dan ketujuh, tangan dan kaki. Ini 7 anggota. Tuan-tuan nak jaga hati ni, tuan-tuan jaga 7 anggota ni, insya-Allah hati tuan-tuan akan jadi cantik. Tapi nak jaga sangat susah. Sangat susah. Tapi itulah jalan dia. Ni tuan-tuan, kitab yang pertama yang disusun, dia ada sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bahagian pertama dalam kitab kitab Penawar Bagi Hati ni, bahagian pertama bincang tentang 7 anggota ni. Lepas pada ni cerita tentang jantung pula ni, cerita tentang qalbun hati ni. Sallallahu alaihi wasallam, enjin dia pula ni. Apa benda yang ada dalam enjin tu, apa benda yang kena ada dekat dalam tu, apa benda yang tak boleh ada dekat dalam tu. Itu kita akan bincang dalam bab yang akan datang. Hari ni kita bincang pada Allahumma salli ala Muhammad, anggota yang ketujuh, nama dia kaki, tangan dan kaki, 6 dan 7.
Baik, Allahumma salli dalam kitab Penawar bagi Hati, dan adapun segala manfaat dunia, salli ala Sayyidina Muhammad, maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki pada mencari harta benda dan segala tujuan engkau, dan memelihara engkau dengannya daripada mudarat, seperti lari dengan kaki daripada binatang yang buas, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam ia akan dikau. Antara manfaat yang Allah bagi kat kita tangan dan kaki kita ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ialah untuk kita sallallahu alaihi wasallam berusaha dengan tangan dan kaki kita untuk mencari harta benda dunia. Bukan langsung tak boleh cari harta benda dunia. Jangan duk salah faham lagu tu. Jangan duk salah faham lagu tu. Tuan-tuan, Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak menghalang seseorang untuk jadi kaya. Dah faham je tu? Di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, yang 10 sahabat yang dijamin syurga, majoriti daripada 10 sahabat yang dijamin syurga ialah sahabat-sahabat yang kaya-kaya. Kalau kita convert duit yang selepas matinya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, tukar pi duit ringgit Malaysia, tuan-tuan, mencecah bilion. Sallallahu alaihi wasallam, sahabat, antara sahabat yang sangat kaya, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat kaya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sayyidina Umar naik kaldai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad pakai baju selekeh. Waktu sampai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu nak pergi buka kota, nak pergi buka Baitul Maqdis, depa nak tengok ni yang Allahumma salli ala Muhammad, pemimpin daripada, bukan pemimpin, yang menjaga Allahumma salli ala Muhammad gereja di Baitul Maqdis tu, nak tengok, nak serah kunci kota Baitul Maqdis kepada Umar. Mai tengok mana Umar ni, tengok naik unta dah. Loh, macam ni je kan. Tapi bila dia wafat, subhanallah, bila dia meninggal, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, tidak kurang sedikit begitu banyak harta yang ditinggalkan selepas daripada kematian dia. Maksudnya dia orang kaya tetapi memilih untuk hidup zuhud. Dah, Islam tak larang orang Islam untuk jadi kaya. Bahkan hebatnya orang Islam bila dia kaya. Hebat. Orang Islam patut kontrol ekonomi orang Islam sendiri. Saya selalu pesan, tuan-tuan, kita orang Islam kena beli barang orang Islam. Kita orang Islam kena beli barang orang Islam. Pasal apa beli barang orang Islam? Pasal kita orang Islam. Saya nak tanya, kalau abang kita berniaga, abang kandung kita ni, dia berniaga, tuan-tuan agak tuan-tuan nak support dia berniaga dia? Nampak tak? Support lah abang kita, tuan-tuan, sampai tak mau hangguk langsung ni. Pasal apa marah kat abang lah. Kalau abang kita berniaga, support lah dia, tu abang kita. Kalau dia kaya pun sagi, paling tidak dia tolong siapa? Mak kita. Dia ni, dia tolong siapa? Anak-anak dia tu siapa? Anak menakan kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tempiah mai juga kok kita seorang sikit. Raya-raya dia ulak juga RM50. Ada ni. Pusing-pusing dapat kok kita balik. Pasal apa? Tu abang kita. Kalau adik kita berniaga, support lah dia. Pasal dia tu adik kita. Kita sama-sama orang Islam. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Level kita ni, sama-sama kita ni, tuan-tuan, ni level adik-beradik, saudara se-Islam. Saya sayang kat diri saya tak mau masuk neraka. Macam tu saya sayang kat tuan-tuan, saya tak mau tuan-tuan masuk neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Saya sayang kat diri saya tak mau diri saya susah. Macam tu saya patut sayang kat tuan-tuan. Saya tak boleh tuan-tuan tengok tuan-tuan susah. Orang Islam macam tu. Itu kalau tuan-tuan berniaga, patut tak saya tolong tuan-tuan? Keutamaan bagi kat adik-beradik. Adik-beradik kita siapa? Saudara se-Islam. Itulah adik-beradik kita. Salah tak kalau saya nak tolong adik-beradik saya? Tak salah. Dia buat satu interview, saya tengok baru ni,
buat satu video. Budak-budak pakai tudung lah, budak Melayu, budak Islam. Dia pergi interview orang bukan Islam, bangsa lain, satu bangsa aja dia interview. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya ada 4 orang yang dia interview, saya ingat. 4 orang dia interview. Bangsa yang sama, bukan bangsa Melayu, bukan orang Islam. Dia tanya dekat orang tu. Dia kata, saya nak tanya, ada tak diajar kepada bangsa kamu untuk mengutamakan membeli barang daripada bangsa kamu sendiri? Dia kata, memang. Selama ni memang kami diajar untuk membeli daripada bangsa kami sendiri. Pasal apa kamu buat macam tu? Pasal dia bangsa saya, apa salah saya beli barang bangsa saya? Dia jawab itu. Sebab dia bangsa saya, apa salah saya beli barang bangsa saya? Betul dia kata, Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada kecil, ayah kami ajar kami kalau nak beli barang, beli daripada bangsa kami sendiri. Ayah kami ajar macam tu. Dan kami sangat selesa menggunakan barang daripada, sebab dia faham jiwa kami. Tuan-tuan, habis kalau kita beli sama-sama kita barang orang Islam, ni kata resis pula. Bukan resis, tuan-tuan. Tak salah kita support adik-beradik kita sendiri. Tuan-tuan faham tak ni? Kemudian dia kata pula, pasal apa barang tu ambil bunga mak masjid? Dia tanya kawan tu. Pasal barang tu ambil bunga mak masjid? Ni kata itu salah satu daripada idea kami untuk meluaskan pasaran kami kepada orang Islam, supaya orang Islam beli barang kami. Salahkah kami nak buat produk, kami nak jual supaya orang luar pada bangsa kami untuk beli? Kami support bangsa kami sendiri, kemudian kami buat barang supaya orang lain pun beli daripada bangsa kami. Salahkah? Tak salah. Itu marketing strategi kami. Betul juga kan? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Betul. Dia kata, habis itu pasal apa bila orang Islam nak beli barang Islam sendiri kamu kata resis? Bila masa saya kata resis? Ikut suka kamu lah kamu nak beli barang kamu sendiri. Oh, rupanya dia kata lagu tu. Habis siapa yang duk kata resis bila orang Islam beli barang Islam sendiri? Orang Islam sendiri kata lagu tu. Gimana ada apa? Tuan-tuan, dia nak cerita, tak ada salah apa pun. Saya suruh tuan-tuan memilih untuk beli barang orang Islam sendiri. Sebab apa? Sebab dia saudara kita. Tu je. Tuan-tuan anggap macam tuan-tuan adik-beradik beli barang adik-beradik kita sendiri. Tu je. Sallallahu alaihi wasallam. Taklah alih-alih ujung-ujung pergi ambil pada orang tu juga. Tak kisahlah, paling tidak pun ada juga haban dekat dia. Saya buat produk tuan, saya buat produk saya. Sallallahu alaihi wasallam. Alah ni produk saya terpaksa minta orang lain untuk buat produk saya tu. Tapi alhamdulillah orang Islam lah buat. Kilang orang Islam buat. Kalau tuan-tuan semua pakai support saya, mustahil tak satu hari saya buka kilang saya sendiri. Faham tak ni? Lah ni saya terpaksa ambil pada orang sebab saya tak ada kapasiti dah. Lah nak bawa keluar 5,000 kotak, nak keluar 10,000 kotak. Takkan nak buka kilang sendiri saya nak keluar 10,000 kotak. Kita ambil lah pada orang dulu. Tapi kalau tuan-tuan buka beli, akhirnya jualan saya jadi sampai 50,000 kotak, 100,000 kotak sebulan, sampai mungkin sampai 1,000,000 kotak sebulan. Takkan saya nak beli pada orang lagi. Akhirnya saya boleh sedak kilang saya sendiri. Tuan-tuan faham tak ni? Kalaulah dengan permulaan saudara se-Islam kita tu, dia mula dengan dia terpaksa untuk membeli bahan daripada orang lain, tapi kalau kita semua support dia, mustahil tak satu hari dia buat sendiri barang dia. Kalau kita tak support dia, sampai bila dia nak buat sendiri? Macam itulah keadaannya. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam, bila kita bantu, kita beli sama-sama orang Islam, akan dapat apa? Dia akan balik pada orang Islam balik. Tuan-tuan, madrasah kita duk buka. Saya pun ada madrasah. Tuan-tuan tahu kata saya ada madrasah. Tuan-tuan pun tahu saya ada madrasah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, siapa yang duk bantu, duk bagi sumbangan dekat madrasah saya? Betul-betul siapa yang duk pergi tolong madrasah saya ni? Yang duk bagi wakaf, yang duk bagi sumbangan, yang duk bagi sedekah. Siapa? Orang Islam ya tuan-tuan. Kita aja. Sallallahu alaihi wasallam. Kita aja. Nak harap orang lain bagi, tak bagi ya tuan-tuan. Dia tak bagi. Sallallahu alaihi wasallam. Habis tu kita tolong orang Islam akan bagi kita balik. Tabung masjid lalu RM1 dia bagi. Kedekut sangat 2 kupang dia boh juga 2 kupang tu orang Islam. Tuan-tuan beli dengan orang lain, sallallahu alaihi wasallam, dia tak akan masuk balik ke masjid, dia tak akan masuk balik ke madrasah, dia tak akan masuk kepada orang zakat apa sebagainya. Tuan-tuan, tu aja tujuan kita. Sebab Allahumma salli alaihi wasallam, tuan-tuan,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada lain lah. Bukan isu resis sikit pun. Tak ada isu resis, bukan boykot. Jangan salah faham. Ini by Muslim first. By Muslim first ni maksud apa? Utamakan orang Islam dulu. Tu je. Tapi dekat rak kedai tu nak tengok ni. Ini orang Islamnya, ni orang bukan Islamnya. Beli orang Islamnya dulu. Tu tak nak benda tu. Tak ada langsung yang orang Islamnya. Ambil lah orang bukan Islamnya. Tak ada masalah. Bukan langsung tak boleh beli, boykot apa. Tak, bukan boykot. Tak. Cuma mengutamakan hak orang Islam sendiri. Adik-beradik kita berniaga. Tak sadut tulis orang Islam lah. Sebut kata adik-beradik punya. Senang. Utamakan barang adik-beradik sendiri. Tu senang sikit begitu. Betul kan? Ni apa ni, saudara se-Islam, adik-beradik lah. Lepas ni tukar. Jangan tulis by Muslim first, tulis by adik-beradik punya first. Utamakan barang adik-beradik punya dulu. Kan? Salat. Tuan-tuan tu. Sebab kita nak, kalau boleh satu hari orang Islam yang kontrol ekonomi. Dia tak bergantung dengan orang. Bila orang Islam kontrol ekonomi, dia faham tanggungjawab dan hubungan dia dengan Allah. Dia tahu mana boleh, mana salah. Dia tahu dia buat salah nanti ada hukuman dengan Allah daripada Allah. Dia tahu nanti dia kena azab, nanti ada pahala, ada dosa, ada syurga, ada neraka. Dia faham. Maka insya-Allah biiznillah, kalau tak 100% pun dapatlah 80%, dapat kesempurnaan amanah dalam pengurusan muamalah dalam ekonomi negara. Dia ni Ustaz Syahmat. Maka terjaminlah di sana orang-orang apa semua. Tuan-tuan, sebab tu orang Islam kena kaya. Orang Islam kena ada duit. Ustaz Syahmat. Tuan-tuan, nak pi dakwah pun kena pakai duit banyak. Kata ustaz-ustaz ikhlas-ikhlas dah lah. Ikhlas-ikhlas lah. Kan, ustaz-ustaz ikhlas-ikhlas dah lah, dia kata apa. Ustaz-ustaz tak apa tuan-tuan, doa-doa je, doa-doa je. Minyak habis, beli minyak mineral lah tuan, gok-gok tu kereta dah berjalan. Wah. Samalah. Semua orang pun sama memerlukan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keperluan keuangan dalam urusan kehidupan, sama aja siapa pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak pergi menuntut ilmu, nak jadi orang hebat satu pun sangat memerlukan kepada keuangan. Lah ni tuan-tuan, lah ni keadaannya. Maka bayangkan kalau orang Islam punya kekuatan ekonomi ni, orang Islam yang pegang ekonomi ni, daripada kalangan-kalangan orang ni tuan-tuan sekalian, orang Islam yang menguasai keuangan, orang Islam yang menguasai ekonomi, barang sini ni milik orang Islam, barang ni pemilik orang Islam, barang keperluan asas milik orang Islam, barang ni semua milik orang Islam. Tuan-tuan tengok betapa indahnya keadaan pada waktu tu. Salih alaihi wasallam. Orang Islam tak perlu bergantung lagi kepada dunia-dunia luar ataupun orang kafir, sampai keadaan kadang-kadang menyebabkan dia terpaksa tunduk kepada desakan orang kafir pasal untuk memenuhi keperluan-keperluan dia. Faham tak? Salih sebab. Jadi tuan-tuan boleh gunakan tangan dan kaki untuk pi mencari harta benda. Paling tidak untuk nafkah anak isteri kat rumah. Paling tidak untuk memenuhi keperluan-keperluan dalam kehidupan. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk mengelak daripada kemudaratan. Guna tangan dan kaki untuk elak daripada mudarat. Kita ni tuan-tuan, ni duduk pada zaman ni, zaman Covid ni, mau tak mau tuan-tuan duduk dalam suasana Covid ni, duduk dengan kita. Kita tak tahu tuan-tuan, tuan-tuan jangan main-main. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang di Parit Buntang, dekat Parit Buntang. Saya duduk Bandar Baru, dekat Sempadan. Dah ada kes kat Parit Buntang. Dekat pejabat dia, tiba-tiba ada seorang kontraktor ke apa masuk ke apa sebagainya begitulah. Jadi salih alaihi wasallam tuan, kontraktor ni positif Covid. Bila dia positif, semua orang kena swab. Bila semua orang kena pergi swab, dia lari. Dia lari sebab apa? Sebab dia kata dia tak ada simptom apa pun, dia okey ya. Sihat walafiat. Dia lari. Waktu dia lari tu orang cari-cari dia, ada seorang yang tak swab. Ramai-ramai dia seorang je positif. Yang kawan yang batuk lah, kawan duk bersin lah, kawan duk apa semua, tak ada apa lah. Dia pula yang nak cerita masalah dengan yang duk ada lah ni tuan-tuan, jenis tak ada simptom. Tak ada simptom.
Lepas tu cepat meribak pula tu. Tuan tengok apa dia jadi. Dia macam betul-betul punya duk pi. Tak tahu tuan. Saya duk pi mata ni risau tuan kadang. Salih Ahmad ni. Semua nak salam. Kan kira suara tangan aku tu. Kita buat lagu ni. Dia kata Freemason. Freemason. Tak pasal-pasal aku kenal. Dia kata, ni Yahudi duk ajak ni. Aduh, jam betul lah. Tentu Allah salih macam-macam lah. Lepas tu, kalangan Yahudi macam salam. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, Allah salih ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu nak buat macam mana? Jagalah SOP, buat macam mana? Tuan-tuan duduklah, jarak-jarak, jaga sikit. Pakai mask lah, pun tak apalah, tak salam pun tak apalah. Buat sementara waktu ni sabar bila Zat. Teringin juga nak semayang rapat-rapat, mau teringin. Memang teringin, lama dah kita tak semayang rapat-rapat ni. Saya lihat Syekh Muhammad dia komplain kata apalah ni mau tak pergi mayang apa-apa lah, apalah gaduh apa kisah apa semua. Taun pun pernah dahsyat taun apa semua dulu ni. Taklah sampai nak semayang lagu ni. Tak kena tu. Taun dia merebak bukan dengan close contact. Taun dia merebak daripada air, daripada makanan, kotoran apa semua. Saya lihat Syekh Muhammad tak sama. Kita punya ni jenis bersin batuk. Tuan-tuan tak bersin ni dia keluar daripada mulut tuan-tuan ni kadang-kadang bukan tunggu bersin, cakap ya, sembang ya, dia keluar das-das ni, dia debu-debu ni daripada mulut kita ni tuan-tuan. Debu ni disedut daripada orang yang duduk dekat kita. Kita bercakap ni. Lepas tu saya duduk kuliah mana pun tak ada siapa orang ni duduk kat depan saya ni. Semua duduk jujur. Sebab tahu sekali dia persedut. Sedut balik confirm soleh tuan-tuan. Esok mayang duha tak tinggal dah lepas pada tu. Tuan-tuan Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Ini nampak macam mana? Jagalah social distancing apa semua. Tuan-tuan, nak cerita boleh berusaha dan berikhtiar untuk menjauhkan diri kita daripada wabak dan musibah. Tanggungjawab kita. Allah suruh jauhkan diri kita daripada kebinasaan. Allah perintah, tu perintah pada Allah. Sebab tu kalau ada wabak tak mana jangan duk pergi terjun masuk ke dalam tu. Kan Nabi SAW cerita, saya cuma ada wabak tu, jangan pi masuk ke dalam tu. Salih ala Sayyidina Muhammad, orang duduk dalam tu jangan keluar. Perintah daripada Nabi SAW. Salih ala Sayyidina Muhammad supaya wabak tu tak merebak. Ni semua usaha kita untuk menjauhkan kita daripada mudarat. Allah bagi tangan kaki guna yang tu untuk jauhkan kita daripada mudarat. Tapi kalau Allah takdir nak kena lah, nak buat lagu mana? Ikhtiarlah untuk berubat dan sebagainya. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kemudian menolak tangan bagi mengelakkan daripada orang yang ingin menerkam, nak buat, nak binasakan kita dan sebagainya. Dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan tangan itu bahawa engkau pakai akan keduanya pada segala taat dan pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat, maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarak memakainya. Dia kata macam mana pula cara untuk kita mensyukuri nikmat tangan dan kaki yang Allah bagi dekat kita ni. Cara untuk kita mensyukuri nikmat tangan dan kaki yang Allah bagi dekat kita ni ialah kita memeliharanya daripada kita melakukan maksiat. Jangan menyalahgunakan, menyakiti kedua-dua tangan dan kaki kita ni dengan perkara yang diharamkan oleh syarak. Apa yang Allah, tangan dan kaki ni ialah nikmat kurniaan Allah kat kita. Salah guna, Allah berhak untuk tarik balik. Saya selalu bagi contoh macam ni. Anak kita nak ambil SPM, dia minta kat kita motor. Ni tok guru saya punya bidalan, saya tiru dia. Anak kita nak ambil SPM, kemudian dia minta beli motor kat kita. Kita kata, boleh aku beli motor kat Ang? Boleh beli motor kat Along, tapi syarat dia Along guna motor ni untuk pergi sekolah. Along guna motor ni untuk bawa ayah pergi masjid ke, untuk bawa mak pergi market. Ni yang boleh. Do's, don'ts. Ada pula yang tak boleh. Jangan bawa markah. Jangan dia bawa pergi karaoke. Jangan dia bawa pergi disco. Jangan dia buat pergi tempat-tempat yang lagu ni. Ada ya, ada tidak. Ada boleh, ada jangan. Faham tak ni? Faham. Rasa tak faham lagi? Nak ayah tulis pula ni. Baca. Faham tak ni? Faham. Tak rasa tak faham lagi? Panggil pula Pak Long tolong baca kat dia. Baca. Faham lagi? Faham. Faham. Beli motor bagi kat dia. Betul? Salih alaihi wasallam. Tak ada berapa lama, tengok duduk tu. Karaoke Relau pernah ke? Contohlah Zemir Kedah. Dulu ada lah, tak tahu ada. Ni saya cakap. Bagus punya duduk parking kat karaoke tu. Tengok, bukan sekat duduk karaoke, buat markah pula. Dua kesalahan. Dua esok, pak dia kata apa? Ni aku nak tarik balik motor ni, boleh tak?
Boleh dia kata apa? Oh, zalimnya apa semua. Nah, aku dah habaq dah, apa boleh buat, apa tak boleh buat. Hamba juga berhak untuk tarik balik. Allah bagi kat kita tangan dan kaki, dan Allah bagi tahu kat kita apa boleh buat, apa tak boleh buat. Allah bagi tahu tak apa boleh buat, apa tak boleh buat? Beritahu tak? Tahu. Faham tak? Faham. Tak cukup dengan Allah tulis. Allah panggil ulama pula mai ajak kat kita apa boleh buat, apa tak boleh buat. Boleh tak kita kata saya tak tahu? Tak boleh tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Tu layak tak Allah nak tarik balik tangan kita tu? Boleh. Layak tak Allah tarik balik kaki kita? Boleh. Itulah yang berlaku Allahumma salli ala Muhammad kepada Imam Abu Suja' Al-Asfahani. Kita ni tuan-tuan nak bagi sihat tubuh badan sampai tua, nak bagi sihat sampai tua ni. Tua pun mata terang, cerah, telinga terang, dengar elok, tubuh badan sihat. Bukan sekadar kayu baskel malam-malam, kayu baskel petang-petang lah, ni semua ada, semua kayu baskel. Sini pun ada apa, tim baskel apa, tim baskel At-Taqwa apa ada. Taman Sepi ceramah semua ada. Kami ada grup baskel Ustaz. Semua lah ni semua train baskel punya. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Kan? Pi exercise lah pagi-pagi, panjat bukit lah apa semua. Bukit Jambui. Bukit Jambui pula. Bukit apa? Bukit apa ni? Banyak ni. Bukit apa dekat ni? Bukit apa ni? Jambui ya? Dah sallallahu alaihi Muhammad. Dah, bukan setakat tu nak jaga tubuh badan kita. Tengok apa yang dikatakan oleh Abu Suja' Al-Asfahani. Dia usia dah sampai 100 tahun lebih. Usia dah sihat tu, dah 100 tahun lebih sihat tu badan. Duk khidmat dekat Masjid Nabawi. Sapu debu-debu dekat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya, "Wahai Syekh, apa rahsia ni sampai panjang usia sihat tu badan ni? Apa rahsia dia?" Kena. Dia kata rahsia dia. Rahsia dia, saya menjaga anggota saya pada waktu muda saya, dan Allah menjaga anggota saya pada waktu tua saya. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang tak dan tua, sakit sana, sakit sini, sakit sana, sakit sini, satu benda ya saya rasa. Yang pertama, kita tak jaga. Tak jaga physically lah. Makan ikut dan sallallahu alaihi wasallam. Tak exercise dia, tak jaga dia, tak buat bagi elok, mungkin ada kesannya. Yang keduanya, kita salah guna dia. Allah kafarah. Allah kafarah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah nak padam dosa-dosa tu, Allah kafarahkan dengan penyakit sikit-sikit. Allah Rabbi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Faham tak tuan-tuan? Kita sendiri yang salah guna. Maka cara untuk kita mensyukuri nikmat ni, cara dia ialah dengan Allahumma salli ala Muhammad. Kita jangan menyakiti kedua-dua tangan dengan apa yang diharamkan oleh syarak. Dan jangan engkau khianat dengan keduanya akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Dan jangan engkau pegang dengan dan jangan engkau pegang dengan melainkan akan yang haram, dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang daripada yang memberi mudarat akan orang yang Islam, dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir. Dia kata jangan guna tangan kaki itu untuk khianat orang yang percaya kat kita. Guna tangan, guna kaki, guna jari. Orang tu buat baik kat kita, orang tu ikhtiar tiap hari fikir pasal kita, kita pergi khianat dia dengan kita duk tulis benda-benda yang tak patut untuk dia. Sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jatuhkan dia, kita nak buat sesuatu supaya dia, tuan-tuan, jangan duk buat sesuatu yang boleh mengkhianati orang yang memberi kepercayaan dekat kita. Faham tak? Ini buat khianat gitu. Jangan tulis sesuatu yang haram dengan tangan kita ni. Agak elok. Lah ni tuan-tuan, nak spread dosa senang ya. Nak sebab dosa senang sangatlah ni. Ini pun ya. Dulu kalau kita nak sembang-sembang, nak pergi mengumpat-mengumpatkan, nak apa-apa, nak paling tidak 2-3 orang yang depan kita. Lah ni dengan satu share tuan-tuan, beribu orang sekali dapat. Benda seronok pula tuan-tuan, lagi dia nak share. Sampai. Allahumma salli ala Muhammad. Guna jari kita ni elok-elok. Salli ala Muhammad. Nah, salli ala Muhammad. Dia boleh, ini kerana dia boleh memudaratkan orang lain. Nah, daripada ilmu seperti yang diharamkan seperti sihir, jangan. Kemudian disebut lagi Allahumma salli ala Muhammad, dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang-orang yang zalim, melainkan kerana darurat.
pendeknya segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala ke atas engkau. Jangan duduk jalan pergi tempat-tempat yang haram, jalan pergi tempat-tempat yang tak baik. Tuan-tuan, kita kena jadi orang warak sikit tau. Warak ni lagu mana? Warak ni, tuan-tuan nak pergi satu tempat, tuan-tuan nak buat satu tempat, tuan-tuan timbang tengok. Kalau aku berjalan pergi tempat ni, tiba-tiba mati aku ni lagu mana? Baru ni ada seorang dia tengah duk azan mati dekat Shah Alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Senyap. Mau tunggu. Awak azan ni tak habis. Saya berhenti tu. Lepas tu duk dengar orang duk bising-bising. Pasal apa? Turun-turun tengok lah Tok Bilai. Bukan Tok Bilai. Dia tu saja pergi azan hari tu. Tak pernah duk azan, hari tu dia azan. Dia meninggal, dia rebah meninggal selepas dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah tu. Waktu dia rebah. Hebatlah tuan-tuan. Sejaklah saya Muhammad. Tapi mustahil juga tak tuan-tuan? Tuan-tuan meninggal waktu tengah tengok wayang. Duduk dalam bangun wayang, tiba-tiba mati kat dalam tu. Ya, tu. Salih alaihi Muhammad. Ada orang tanya saya, Ustaz, nak pergi tengok wayang boleh tak? Tapi syarat satu je, jangan mati dalam bangun wayang dah. Pagi esok nak menjawab. Dia keluar masuk Surabaya, seorang AJK Masjid At-Taqwa mati sedang menentuk kat bangun wayang. Apa sebagainya, Allah jam. Ada orang kata apa, amboi solehnya Pak Long ni mati ke apa, masuk syurga Jannatul Naim ke apa, tak lah. Orang kata apalah, tak ada tempat lain ke nak mati. Boleh mustahil tak boleh mati tu? Tak mustahil tuan-tuan. Sebab tu Salih Ahmad, kita tak tahu tang mana kita nak mati, maka buat preparation. Kalau tuan-tuan nak pi tang mana, tuan-tuan rasa tempat tu tak elok untuk tuan-tuan mati, jangan pi. Sebab tak mustahil tuan-tuan boleh mati tang tu. Faham ni? Warak. Jaga tang mana tempat kita nak melangkah pi. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan palingkan olehmu akan dia kepada taat, supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya, maka dia harap berkekalan nikmat itu daripada engkau, kerana syukur itu pengikat akan nikmat sebab bagi tertambahnya, dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat, supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kufur akan nikmat, artinya tidak syukur hendak engkau akan dia. Dia kata guna tangan dan kaki kita tu untuk perintah taat, dan dia boleh membawa kepada berkekalannya nikmat tersebut. Disebut dekat sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syukur adalah pengikat bagi nikmat dan penyebab bertambahnya. Tuan-tuan, sebab tu ulama sebut satu perkataan yang sangat masyhur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syarat berkekalan nikmat ialah taat. Syarat tertanggalnya nikmat ialah maksiat. Maksudnya dengan taat yang kita buat, mudah-mudahan nikmat kita ni akan berkekalan. Tapi dengan kemaksiatan yang kita buat, boleh menyebabkan tertanggalnya nikmat tersebut. Bukan setakat kekal, bertambah. Kemudian Allah mesti nak perhabiskan ni, dan nak habiskan sikit ya. Nak masuk tajuk yang baru. Dan sebab bagi tertanggalnya nikmat itu adalah sebab bagi seksa bersangatan daripada hari menyeksakan itu atas mereka itu, oleh segala lidah mereka itu dan tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dan barang yang ada mereka itu mengerjakan akan dia dalam dunia daripada kejahatan. Sebenarnya punca segala nikmat kita ditarik itu dan sehingga membawa kepada azab yang pedih pada hari kiamat ialah lidah, tangan, kaki, yang akan memberitahu segala perbuatan jahat yang pernah kita lakukan waktu kita hidup di dunia dulu. Nak lari mana? Salih ala Muhammad, yauma yafirul salih al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah cerita, pada hari ditutup mulut dia, yang bercakap semua tangan dan kaki dia, lidah, kulit-kulit dia jadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Nak lari mana? Justru katanya, dan ketahui olehmu bahwasanya memelihara segala anggota yang 7 itu, ini daripada segala kejahatan, dan memakainya pada segala kebajikan, tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan rajanya daripada segala perangai yang dicela seperti riak dan takabur dan dengki dan kikir dan lain-lainnya, dikehendaki dengan rajanya itu ialah hati. Dan semua punca dia Ustaz Syamad, kita memelihara 7 anggota ni yang kita bincang tadi ni, semua digunakan untuk kebaikan. Oleh itu tak sempurna semuanya, keduanya, melainkan dengan kita membersihkan racun yang ada
dalam hati kita seperti riak, takabur, dengki, bakhil sebagainya. Dan ini akan kita bincangkan pada bab yang kedua, iaitulah qalbu. Akan kita bincang kitab yang kedua pada menyatakan qalbu, artinya jantung, insya-Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan jadi manfaat yang sebaiknya untuk kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.